Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Thailand dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun. Dan Malaysia meraih keputusan seri 0-0. Dan dengan keputusan tersebut, Malaysia secara rasminya telah layak secara automatik ke Piala Asia bawah 23 tahun di Uzbekistan pada tahun 2022. Tahniah diucapkan kepada Coach Brad Maloney serta staf-staf kejurulatihan dan juga tahniah kepada adik-adik skuad bawah 23 tahun yang telah membanggakan Malaysia dan membawa Malaysia ke Piala Asia walaupun untuk peringkat bawah 23 tahun, dan gunakan peluang yang ada ini untuk perbaiki kelemahan-kelemahan yang ada bagi menghadapi saingan Piala Asia pada tahun hadapan. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Okey, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apakah kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang perlawanan kali ini? Untuk pengetahuan semua, perlawanan kali ini boleh dikatakan beraksi ataupun berlangsung dalam keadaan tempo yang sederhana. Tak terlalu laju dan tak terlalu perlahan. Tetapi kedua-dua pasukan bermain dengan berhati-hati dan tidak banyak percubaan yang berbahaya dilakukan. Okey, apakah kekuatan Malaysia pada perlawanan ini? Kekuatan Malaysia yang pertama adalah daripada segi pressing di bahagian tengah dan juga bahagian backline, back 3 pasukan Malaysia. Yang mana kita boleh tengok pasukan ataupun pemain-pemain Malaysia yang beraksi di bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah cepat untuk melakukan tekanan kepada pemain-pemain Thailand ketika pemain-pemain Thailand cuba untuk build up ataupun cuba untuk bina game. Dan tekanan yang diberikan tu telah berjaya untuk merampas ataupun intercept bola-bola yang cuba dilakukan oleh pemain Thailand dalam build up gameplay pada perlawanan tersebut. Yang boleh saya katakan memang pemain-pemain Malaysia laju untuk memberi tekanan, untuk membaca pergerakan bola lalu melakukan interception ke arah bola tersebut apabila pemain-pemain Thailand cuba menggerakkan bola ke hadapan. Jadi itu yang saya suka yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji adalah tentang defensive line pasukan Malaysia, yang mana back 3 pasukan Malaysia, Haris Haikal, Azrin dan juga Zikri memainkan peranan yang penting pada perlawanan ini, yang mana mereka sentiasa memberi tekanan kepada bahagian serangan Thailand dan mereka sering melakukan challenge kepada pemain-pemain Thailand untuk merampas bola dengan cepat. Bahkan kedudukan mereka dengan bahagian tengah pasukan Malaysia tidak juga terlalu jauh. Sebab apa? Sebab mereka ingin memberi support kepada bahagian tengah ketika Malaysia cuba build up daripada bawah. Jadi memang back 3 pasukan Malaysia ni memainkan peranan yang penting untuk skuad kebangsaan Malaysia pada perlawanan menentang Thailand ni. Memang patut diberi pujian Haris Haikal, Azrin dan juga Zikri. Mereka bertiga memang memainkan peranan yang sangat penting di bahagian pertahanan, sama ada daripada segi bertahan dan juga sama ada dari segi memberi support ataupun bantuan kepada bahagian midfield untuk track back dan juga membantu mereka merampas bola daripada pemain-pemain Thailand. Itu yang boleh saya puji untuk backline pasukan kebangsaan Malaysia. Bahkan apa yang boleh saya puji lagi adalah tentang dua player yang beraksi di bahagian fullback ataupun wingback lah, sebab main 3 defend dan juga 3-4-3 kan, iaitu Hairi Hakim dan juga Azam Azmi di first half, yang mana mereka berdua ni bermain dengan sangat-sangat cemerlang. Mereka sangat-sangat solid. Mereka telah menutup segala ruang dan tidak memberi peluang kepada Thailand untuk menggunakan bahagian sayap bagi melakukan serangan ke atas pasukan Malaysia. Dan di second half kita nampak perubahan yang dilakukan dengan membawa masuk Quentin dan juga Omar Hakim untuk menggantikan Hairi Hakim dan juga Azam Azmi. Nampaknya sedikit sebanyak juga membantu untuk menguatkan lagi pertahanan skuad kebangsaan Malaysia di second half. Itu yang boleh saya puji. Dan yang ketiga, apa yang boleh saya puji adalah tentang peranan Azri Ghani. Untuk pengetahuan semua, Azri Ghani bermain 3 perlawanan dan dalam 3 perlawanan tersebut beliau tidak pernah tewas ataupun tidak pernah dibolosi lagi. Tahniah untuk barisan pertahanan dan juga tahniah untuk Azri Ghani pada perlawanan ini, yang mana beliau melakukan penyelamatan yang sangat-sangat menarik apabila kapten pasukan Thailand cuba
menjaringkan gol daripada luar kotak penalti, dan beliau melakukan satu penyelamatan yang menarik lah, dan telah membatalkan hasrat Thailand untuk menjaringkan gol tersebut. Dan pujian memang harus diberikan kepada Azri Ghani pada perlawanan ni, dengan ketenangan yang dia ada, dengan build up yang dia selalu terlibat. Sebab apa? Sebab Malaysia selalu terlibat build up daripada bawah, dengan saving ataupun save ataupun penyelamatan yang dilakukan memang sangat-sangat menarik. Saving pula, maafkan saya. Okey, itu yang saya boleh puji untuk skuad kebangsaan Malaysia. Di bahagian tengah pula, apa yang boleh saya puji adalah tentang Mukairi Ajmal dan juga Nick Akif, yang mana mereka berdua juga bermain dengan sangat baik untuk mengemudi barisan tengah pasukan Malaysia pada perlawanan ni. Mereka cepat untuk react dengan bola yang ada di bahagian tengah, mereka cepat untuk melakukan pressing, dan mereka cepat untuk membantu build up ataupun membantu bahagian pertahanan ketika Malaysia kena serang. Mereka cepat untuk track back dan sebagainya. Cumanya kekurangan mereka berdua di bahagian tengah ni adalah daripada segi creativity. How they want to passing ataupun how they want to do penetration pass ataupun melakukan passing kepada barisan hadapan, bagi ataupun bagaimana mereka nak supply bola ke hadapan bagi mencari seorang striker. Bagi saya itu bukannya masalah yang sebenarnya, sebab kalau kita lihat daripada segi corak permainan Malaysia di bahagian tengah, Nick Akif dan juga Mukairi Ajmal mempunyai kontrol ball yang sangat lawa dan juga passing yang sangat cantik. Cumanya idea-idea mereka yang diterjemahkan dalam perlawanan tersebut gagal untuk dilaksanakan dengan baik. Bagi saya adalah kerana faktor padang. Kita boleh lihat hantaran yang dilakukan oleh Nick Akif boleh dikatakan memang agak menarik apabila dia selalu pump bola ke hadapan ataupun di belakang pertahanan. Cumanya apabila bermain dengan hantaran begitu di atas padang begitu, bola senang untuk melantun dan susah untuk kontrol ball. Jadi kadang-kadang bola tu pergi terlebih laju, kadang-kadang bola tu dia cepat pergi kan. Dan boleh saya katakan sekiranya gameplay tersebut dimainkan di atas padang rumput yang sebenar, kemungkinan keadaan dan juga pengaruh bola tu ataupun ball movement tu mungkin lebih baik dan mungkin boleh dibaca oleh striker dengan sangat-sangat mudah lah untuk menerima umpanan yang dilakukan oleh Nick Akif ataupun Mukairi. Tetapi kita tak nafikan lah, memang ada beberapa passing yang kurang memuaskan, tetapi benda tu masih lagi boleh diperbaiki pada masa akan datang untuk membuatkan midfield kita ni yang muda ni untuk lebih kreatif bagi menghadapan di saingan Piala Asia nanti pada season hadapan. So Brad Maloney perlu fokus untuk front 3. Jadi kita masuk kepada kelemahan, iaitu front 3 Malaysia masih lagi perlu untuk pendedahan dan bagaimana mereka nak serasikan mereka punya corak permainan bersama. Sebab apa? Sebab pada perlawanan ni paling menyelah pada perlawanan ni adalah Luqman Hakim, yang mana Luqman Hakim banyak bergerak, dia banyak cover sebab dia kembali untuk bermain di posisi winger, yang mana posisi wing ni dulu Ong Kim Sui pernah turunkan Luqman ketika Sukan C. Sebab apa? Waktu tu ada Hadi Fayaan. So memang Luqman bermain dengan wing. Beliau beraksi dengan sangat cemerlang daripada pembukaan game, daripada breakthrough, daripada dribble dan sebagainya. Cumanya masih lagi kurang support, iaitu target man ataupun striker sebenar Malaysia untuk membuat off ball movement ataupun berada dalam kedudukan yang betul untuk menerima umpanan daripada Luqman Hakim. Jadi memang boleh dikatakan front 3 Malaysia ni kena banyak perbaiki lagi untuk dalam saingan Piala Asia. Dan saya rasa Brad Maloney dah ada cara untuk settlekan masalah tersebut kan. Selain kita letak tepi isu pasal padang tu, kemungkinan besar jika bermain dalam padang yang sebenar, mereka mampu beraksi dengan lebih cemerlang lah kan. Tetapi apa boleh saya katakan, memang itu masalah yang perlu mereka perbaiki daripada segi finishing dan juga daripada segi masalah penyerang. Jika mereka mampu untuk perbaiki benda tu, memang masa depan skuad muda kita ni mempunyai peluang yang cerah untuk bergerak lebih jauh pada saingan Piala Asia tahun hadapan. Untuk peminat semua janganlah kecam, sebab sebab pemain-pemain yang bermain ni kebanyakannya boleh dikatakan baru berumur 19 tahun. Dan Nick Akif 22 tahun. Masih muda. Semuanya masih muda dan masih lagi perlu diberi pendedahan dan masih lagi boleh belajar daripada kesilapan. Okey, secara overallnya Malaysia memang bermain dengan sangat baik daripada segi pressing, daripada segi control ball, daripada segi build up. Cumanya bila masuk kepada front 3 ataupun final third, memang boleh dikatakan Malaysia sedikit lack of creativity dan juga lack of movement, lack of decision pun ada. Sebab apa? Sebab Malaysia gagal untuk buat keputusan yang tepat, gagal untuk release ball dengan cepat dan juga gagal untuk bergerak dengan lebih pantas dan melakukan percubaan yang berbahaya ke arah
gawang Thailand. Jadi disebabkan itulah kita mendapat keputusan seri. Tetapi apa yang boleh saya cakapkan di sini, bahagian midfield, bahagian tengah dan juga bahagian belakang kita, iaitu pertahanan kita, back 5 kita, iaitu back 5, back 3, memang memainkan peranan yang penting. Memang sangat-sangat superb, sangat-sangat padu, boleh saya katakan. Dan untuk goalkeeper memang sangat-sangat cemerlang, Azri Ghani. Untuk pertahanan dan goalkeeper, kita puji 3 gol tanpa bolos. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.